Yang Berhormat Miri. Terima kasih Kepada Yang di-Pertua. Belanjawan 2025 telah mencerminkan komitmen kerajaan kita terhadap tanggungjawab fiskal, transformasi ekonomi dan pertumbuhan yang mampan. Belanjawan ini bukan sekadar satu perancangan kewangan tetapi jelas menunjukkan satu pelan tindakan untuk masa depan di mana Malaysia akan keluar daripada perangkap pendapatan sederhana dengan izin middle income trap dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Pada tahun 2023, kerajaan telah memperkenalkan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal untuk menangani cabaran defisit negara. Akta ini menetapkan sasaran jelas untuk mengurangkan defisit negara kepada 3% dalam beberapa tahun akan datang. Belanjawan 2025 dengan maklumat mengurangkan defisit kepada 3.8% daripada KTNK menunjukkan bahawa kerajaan Madani bukan sahaja komited terhadap disiplin fiskal tetapi juga mempunyai keupayaan untuk melaksanakannya. Disiplin dan kekuatan institusi ini dapat mengukuhkan keyakinan agensi penarafan antarabangsa serta memberi isyarat kepada pelabur asing bahawa Malaysia serius dan mampu untuk membina ekonomi yang stabil dan berdaya tahan. Puan Di-Pertua, sesungguhnya ekonomi yang stabil dengan pengurusan fiskal yang baik akan membuka pintu kepada pelaburan langsung asing FDI. Pencapaian kita dalam menarik FDI dalam 2 tahun terakhir membuktikan kekuatan dasar kita. Lonjakan FDI ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai ekonomi yang stabil dan berdaya saing. Dalam Belanjawan 2025, selain mengukuhkan keyakinan pelabur, kerajaan telah meningkatkan usahanya untuk mewujudkan persekitaran ekonomi yang dinamik. Satu inisiatif penting dalam hal ini ialah kerangka insentif pelaburan baharu yang bukan sahaja bertujuan menarik modal tetapi juga mensasarkan aktiviti ekonomi bernilai tinggi yang memberi kesan limpahan ekonomi positif kepada seluruh negara. Saya memohon kerajaan untuk memberi lebih banyak penjelasan tentang kerangka insentif pelaburan baharu ini. Kami yakin semua usaha kerajaan ini pasti akan membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun akan datang. Puan Di-Pertua, salah satu cabaran utama bagi negara kita selama beberapa dekad ini ialah perangkap pendapatan sederhana. Ketika ekonomi kita berkembang, kos hidup juga semakin meningkat, malah ada kalanya melepasi kenaikan pendapatan bagi setengah rakyat. Keadaan ini agak membebankan rakyat kita dan berisiko menjejaskan kestabilan kedudukan kewangan generasi akan datang. Syabas tahniah kepada kerajaan atas komitmen untuk melaksanakan reformasi struktur ekonomi kita dengan penuh kesungguhan untuk keluar dari perangkap pendapatan sederhana dan mewujudkan masa depan yang mampan untuk Malaysia. Saya memohon Kementerian Ekonomi untuk menyatakan dengan lebih terperinci pelan tindakan kerajaan dan jangka masa yang diperlukan untuk kita keluar daripada middle income trap dengan izin. Ekonomi negara kita perlu beralih daripada berasaskan tenaga buruh kepada berasaskan teknologi, pengetahuan dan digitalisasi. Ini adalah penting untuk kita mencapai ekonomi yang mempunyai pertumbuhan tinggi, produktiviti tinggi dan menghasilkan hasil nilai tinggi. Hanya dengan menyesuaikan ekonomi kita kepada trend global semasa dengan memanfaatkan automasi, digitalisasi dan ekonomi berasaskan pengetahuan, kita dapat keluar daripada perangkap pendapatan sederhana. Peralihan ini perlu untuk meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi dan menyediakan taraf hidup yang lebih baik untuk rakyat kita. Kita sedang mengurangkan kebergantungan kepada kaedah berintensif buruh dan tenaga kerja berupah rendah serta memposisikan negara kita menuju ke arah di mana pekerjaan berasaskan teknologi terkini, mempunyai produktiviti tinggi dan berpendapatan tinggi akan menjadi satu kebiasaan. Namun, transformasi ini tidak akan berlaku tanpa cabaran. Peralihan daripada kaedah ekonomi sedia ada yang sudah bertekad lamanya tidak akan menjadi selesa atau mudah. Banyak sektor, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana (PKS), memerlukan sokongan dan bantuan untuk melalui proses peralihan ini seperti mengadaptasi teknologi baharu, memudahkan proses dan membangunkan tenaga kerja yang celik digital. Soalan saya adalah sama ada kerajaan sedia untuk menyokong PKS
melalui inisiatif khusus seperti menyediakan grant untuk penerapan teknologi, menawarkan insentif cukai untuk transformasi digital dan membiayai program peningkatan kemahiran. Sokongan sebegini adalah penting untuk memastikan bahawa PKS kita tidak ketinggalan tetapi sebaliknya mampu berkembang dalam ekonomi baharu ini. Sesungguhnya, kejayaan dalam keluar daripada perangkap pendapatan sederhana dan mencapai status pendapatan tinggi ini akan membawa manfaat besar kepada rakyat dan negara kita. Sebagai negara berpendapatan tinggi, rakyat Malaysia akan menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Pada peringkat nasional, melangkah ke ekonomi berpendapatan tinggi bermaksud peningkatan daya saing di peringkat global, FTN lebih kukuh dan ekonomi yang berdaya tahan. Inilah masa depan yang kita bina untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Masa depan di mana mereka dapat menikmati hasil kerja keras dan pengorbanan kita pada hari ini. Puan Dipertua, dalam usaha untuk kita mencapai pembangunan ekonomi, kerajaan juga harus memastikan hasil pertumbuhan ekonomi dapat dikecapi oleh seluruh rakyat di negara ini. Untuk mencapai kemajuan yang sebenar, pertumbuhan ekonomi mesti bersifat inklusif, mengurangkan jurang pendapatan dan memperkasakan rakyat. Dalam usaha kita untuk menjadi negara maju, kita mesti utamakan mobiliti sosial dan melahirkan kelas pertengahan yang kukuh. Ini adalah asas kepada kewujudan keadilan sosial dan kestabilan negara. Kita boleh lihat contoh di negara seperti Korea Selatan yang berjaya mengubah struktur ekonominya dan membangunkan kelas pertengahan yang besar. Ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya akses yang adil kepada aspek yang penting dalam kehidupan seperti pendidikan berkualiti, penjagaan, kesihatan dan perumahan mampu milik. Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahawa model pertumbuhan yang inklusif di mana rakyat dari semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama kepada peluang akan mencipta masyarakat yang maju dan berdaya tahan. Dalam konteks negara kita, kita amat menghargai usaha kerajaan dalam terus menyokong kumpulan B40. Program bantuan sosial telah menjadi penting dalam menyediakan sokongan asas kepada mereka. Namun, kita juga harus sedar dan menangani satu cabaran yang lebih mendalam, iaitu perangkap kemiskinan. Bagi seseorang individu dalam kumpulan B40, sesungguhnya wujud sesetengah cabaran untuk mereka beralih ke kategori M40 atau pada pendapatan sederhana. Apabila pendapatan mereka mula meningkat, banyak bentuk sokongan yang mungkin akan dikurangkan atau dihapuskan secara tidak langsung menjadi penghalang bagi wujudnya mobiliti sosial. Untuk memastikan keadilan sosial dan membasmi kemiskinan dengan lebih berkesan, kita perlu memperkenalkan dasar dan sokongan yang dapat menggalakkan mobiliti sosial ke peringkat lebih tinggi. Kita perlukan lebih banyak dasar untuk menyokong golongan M40 yang menjadi tulang belakang ekonomi kita, terutamanya dalam peluang pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan perumahan. M40 adalah komponen penting dalam ekonomi kita, mewakili sebahagian besar tenaga kerja kita dan menyumbang secara signifikan kepada ekonomi domestik. Namun, kita sedia maklum bahawa banyak isi rumah M40 juga menghadapi tekanan kewangan dibebani oleh kos hidup yang meningkat dalam kehidupan. Dengan mengurangkan beban mereka ini, kita dapat meningkatkan kualiti hidup mereka dan memperkasakan mereka untuk menjadi peserta yang lebih aktif dalam ekonomi kita. Puan Dipertua, dalam setiap ekonomi maju, kita dapat lihat bilangan penduduk yang berada di bahagian bawah tangga pendapatan akan semakin berkurangan dan wujudnya kelas pertengahan yang lebih kukuh. Diharapkan pada suatu masa nanti, majoriti kumpulan B40 kita akan keluar daripada kategori pendapatan rendah sehingga ditukar menjadi kepada B10. Pada masa yang sama, kelas pertengahan, pendapatan pertengahan terus diperluaskan sehingga menjadilah M70. Inilah struktur ekonomi yang memacu kemakmuran jangka panjang dan mencapai keadilan sosial. Puan Dipertua, untuk membentuk struktur ini, kita perlukan dasar-dasar khusus yang bertujuan meningkatkan mobiliti sosial dan mengurangkan jurang pendapatan. Kita mesti memastikan bahawa rakyat kita dalam kumpulan B40 mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka, sementara warga M40 disokong dalam usaha mereka mencari taraf hidup yang lebih baik.
Dengan kelas pendengahan yang luas, Malaysia akan menikmati pertumbuhan yang mampan, kestabilan ekonomi yang kukuh dan kualiti hidup yang lebih baik untuk semua rakyatnya. Akhir sekali, syabas tahniah kepada kerajaan kerana telah membentangkan Belanjawan 2025 yang bukan sahaja memenuhi keperluan ekonomi semasa, tapi juga membuka jalan menuju Malaysia yang mampan dan makmur. Belanjawan ini meletakkan langkah yang jelas untuk negara kita keluar daripada perangkap pendapatan sederhana dan dengan yakin melangkah ke arah pendapatan negara berpendapatan tinggi. Saya yakin bahawa dengan komitmen yang teguh dan pilihan dasar yang baik, Malaysia boleh berkembang menjadi sebuah negara yang dikenali dengan pertumbuhan ekonomi yang kukuh, keadilan sosial dan kemakmuran yang mampan untuk semua rakyatnya. Sekian, terima kasih. Miri menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Miri.